Hai, Assalamualaikum. Okey, video kali ini kita akan bincangkan soalan nombor 7. Soalan SPM tahun 2019, kertas 2. Soalan ini meminta kita mencari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang melibatkan beberapa pengiraan dan pengetahuan umum lah yang perlu diketahui oleh para calon SPM. Okey, antaranya ialah teorem Pythagoras. Okey. Baik, mari kita baca soalan, pernyataan soalannya. Rajah 3 menunjukkan garis PR. Garis PR. Okey. Garis SQ, garis QT dan ST. Okey. Dilukis pada satu satah kartis. Okey. Diberi bahawa PR dan ST adalah selari. So PR ini selari dengan ST. Okey. Baik. Dan SQ sama dengan QT sama dengan 10 unit. Baik, bagi menyelesaikan soalan ini, pertama sekali kita perlu mengetahui kecurunan, okey, untuk mendapatkan persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita perlu mengetahui kecurunan. Kecurunan, di mana M ini adalah kecurunan, C ini adalah pintasan bagi paksi Y. Okey, C adalah pintasan bagi paksi Y dan M adalah kecurunan. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini telah diberi beberapa maklumat untuk kita mencari kecurunan ataupun persamaan garis lurus PR. Okey, persamaan garis lurus PR, iaitu yang pertama, PR selari dengan ST, dan yang kedua, maklumat yang kedua, SQ sama dengan QT 10 unit. Okey, bila kita dapat unit ini secara tidak langsung, kita akan mendapat koordinat bagi titik Q dan titik T. Koordinat bagi titik Q dan titik T. Okey, diberi bahawasanya SQ adalah 10 unit. SQ adalah 10 unit. Okey, di mana Y sama dengan 8. Jadi kita ketahui di sini, titik di sini bahawasanya titik bagi Q adalah Y sama dengan 8, tetapi kita tak tahu titik bagi X. Okey, yang diberi adalah SQ adalah 10 unit. Bagi mencari titik X bagi koordinat Q, kita perlu melihat gambar rajah ini, graf ini dari keseluruhan. Kita lihat diberi SQ adalah 10 unit. Jadi kita dapat mencari dengan menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Bila kita garis satu ke sini, garis tegak, yang mana garis tegak ini adalah 90 darjah, 90 darjah tepat, 90 darjah tepat, di mana di sini kita akan dapat ketahui terletaknya titik bagi X. Okey, di sini kita akan lihat segitiga tepat, di mana tepat 90 darjah. Jadi kita boleh mencari bagi titik bagi X dengan menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Okey, bagaimana kita nak mengaplikasikan pengiraan ini? Kita ketahui bahawasanya X, okey, X2 tolak X1 kita tambah dengan Y2 tolak Y1, punca kuasa 2 sama dengan 10. Itu dari segi asas dia lah. Okey. X2 makna kata
saya tulis di sini ya. Untuk mencari di sini saya tulis satu nota di sinilah, supaya menjadi panduan para pelajar. Kita mengetahui di mana yang sesuai. Okey, di sini sesuai dia luas sikit Di sini sesuai dia luas sikit. Kita ketahui bahawasanya X2, ini X2 ini tolak X1, okey, kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 sama dengan 10. Okey, ini seperti teorem Pythagoras teorem Pythagoras di mana paksi bagi X adalah A dan Y adalah B. Okey ya. Okey, ini sini adalah paksi bagi Y Okey, Y adalah B, Y adalah B, X adalah A. Seperti kita ketahui, A tambah A kuasa 2 tambah Y B kuasa 2 sama dengan hypotenuse hypotenuse di sinilah, maksudnya sama dengan C kuasa 2 lah. Kalau kita kebiasaan yang kita ketahui lah. Kebiasaan yang kita ketahui. Baik. Biar kita teruskan pengeraan bagi soalan ini ya. Jadi kita ketahui X kuasa 2 tolak X2 tolak X1 kuasa 2 per punca kuasa sini ya. Punca kuasa ini teorem Pythagoras Ini saya guna teorem Pythagoras. Punca kuasa 2. Okey. Sama dengan 10. Okey. X2 kita tidak ketahui. So jadi X2 tolak Y kuasa 2 adalah tolak X1 adalah tolak 2 kuasa 2 tambah Y2 adalah 8 tolak Y1 adalah sifar. Kuasa 2 sama dengan 10. Okey. Untuk kita buang punca kuasa 2 di sini, kita hanya kuasakan 2 bagi semua kurungan ini dan kita kuasakan 2 bagi 10 ini. Okey. Jadi kita dapat 10 kuasa 2. Kuasa 2 dengan punca kuasa 2 kita boleh potong kedua-duanya sekali. So jadi kita dapat X kuasa 2 X bukan X kuasa 2 dalam ni, X2, maaf X2 sini. X2 negatif darab dengan negatif 2, kita dapat X2 okey tambah 2 kuasa 2. Okey, 8 tambah 8 kuasa 2 sama dengan 64. 8 kuasa 2 sama dengan 64 sama dengan 100. Okey. Baik. 64. Okey, 64 kita bawa ke 64 bersifat positif, kita bawa ke sebelah sini dia akan bersifat negatif. So kita biar dulu. X kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 sama dengan 100. Okey, sini kita dah kuasa 2 dah, tak ada dah sini ya. Minta maaf Tolak 64. Jadi 100 tolak 64 bersamaan dengan 36. Jadi kita nak buang kuasa 2 di sini, kita punca kuasakan di sebelah sini. Kan kita punca kuasakan di sebelah sini, maka
seperti di atas lah, kita punca kuasa. Macam maksudnya kita punca kuasakan dia. Bila kita punca kuasa, dia boleh dihapuskan. Jadi kita dapat X2 tambah 2 punca kuasa 36 sama dengan 6. Positif, negatif. Okey. Kenapa saya letak positif, negatif? Kerana untuk mendapatkan jawapan ini, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan X sama dengan X2 sama dengan 2 bersifat positif datang ke sebelah sini, dia akan bersifat negatif. Okey, jadi positif 6 tolak 2 sama dengan 4. Kemungkinan kedua, X kuasa ni tolak 6 tolak 2. Jadi kita akan dapat tolak 8. Jadi di sini kita hanya memilih jawapan yang logik. Yang logik sekiranya garis kedudukan Q berada di sebelah positif X, maka sudah tentu X sama dengan 4. Mustahil bagi X bersama negatif 8. Kerana negatif 8 duduk di sebelah arah sini. Okey, di sebelah kiri. Jadi kita tahu X sama dengan 4 dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Jadi kita sudah dapat titik bagi Q. Secara tak langsung dengan ini kita boleh mendapat titik bagi T. Kerana SQ sama SQT sama dengan 10 unit. Okey, disebabkan titik Q ini, titik Q 10 unit ini berada di antara titik Q dan titik T, yang mana mereka berada di garisan mengufuk. Di garisan mengufuk. Okey, jadi kita hanya menambah sahaja. Jadi kira andakan di sini adalah T adalah andakan T adalah 8. Apakah titik bagi X di sini? Maka X tambah X di sini, untuk dapatkan titik di sini kita hanya letakkan X sini, X ini, XT ini, X di sini. Bezanya adalah 10 unit. So X tolak 4 sama dengan 10 unit. X ini dengan X ini beza adalah 4. So X tolak 4 dengan sama dengan 10 unit. Maka X di sini sama dengan 10 tambah 4. Jadi 10 tambah 4, maka X yang berada di sini bersamaan dengan 14. Kerana bezanya adalah 10 unit. 14 tolak 4, maka bezanya adalah 10 unit. 10 unit. Jadi kita dapat kedudukan bagi T di sini, iaitu X 14, Y sama dengan 18. Daripada titik yang kita perolehi, koordinat yang kita perolehi, kita boleh mencari kecurunan bagi garis ST. Untuk mencari kecurunan bagi garis ST, kita ketahui untuk mendapatkan kecurunannya adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Maka di sini kita telah mengetahui kedudukan titik koordinat Q dan kedudukan titik koordinat S. Maka koordinat titik T akan ditolak dengan koordinat titik S. Maka dengan itu kita mengetahui kecurunan bagi ST adalah 8 tolak sifar sama dengan 14 tolak 2.
Maka kita dapat kecurunan bagi ST adalah 8 per 16. Negatif darab dengan negatif 2, kita dapat positif 2. 14 tambah dengan 2 sama dengan 16. Jadi kita pemudahkan, dapat 1 per 2. Okey ya. Di sini kita ketahui kecurunan bagi M, kecurunan bagi garis ini adalah 1 per 2. Jadi secara tak langsung kita boleh mencari persamaan bagi PR, kerana PR selari dengan ST. Bermakna kecurunannya adalah selari. Selari makna kata sama. Jadi dengan itu, kita boleh masukkan, kita boleh cari kecurunan bagi PR dengan menggunakan kaedah ini juga. Kita telah ketahui kecurunan bagi PR adalah, slop PR adalah sama dengan 1 per 2. Maka secara tak langsung 1 per 2 sama dengan X2 tolak dengan 5. X2 di sini, Y2 tolak dengan 5. Per dengan X2. Kerana kita tak tahu titik X2 dan Y2 di sini, maka kita letak X2, Y2 lah. So Y2 sama dengan tolak, X2 sama dengan tolak 4. Jadi kita dapat Y2 tolak 5 per dengan X2 tambah 4. Jadi kita dapat persamaan seperti ini. Jadi seterusnya kita darabkan, kita naikkan, kita naikkan di sini. Ini bahagi, kita naik sini, dia akan jadi darab. So darab dengan 1. Dan ini bahagi, 2 ni bahagi sebelah kiri, dia naik ke kanan, pergi ke kanan dia akan jadi darab. So kita dapat 2 Y2 tolak 10. 2 darab 5, 10. Seterusnya kita jadikan X dalam sebutan Y. Jadi 2Y2 sama dengan X2 tambah 4. Jika dia berada di sebelah kanan bersifat positif, negatif, dia datang ke arah sini, dia akan menjadi sifat negatif, sifat positif. Jika di sini negatif, dia datang ke arah sini, dia akan jadi sifat positif. Maka positiflah dia. Jadi kita dapat X2 tambah dengan 14. Maka Y sama dengan 1 per 2 X tambah dengan 7. 14 bagi 2, 7. Inilah persamaan bagi PR. Inilah persamaan bagi PR. Maka PR sama dengan Y. Kecurunan PR sama dengan garis PR sama dengan 1 per 2 X tambah 7. Di mana 7 ini adalah pintasan bagi Y. Inilah di mana bila X sama dengan 0, Y sama dengan 7. Bila X sama dengan 0, Y sama dengan 7. Baik. Itu sahaja penerangan saya untuk soalan ini. Soalan ini memerlukan kemahiran kita menggunakan ataupun mengaplikasi teori-teori peta keras.
untuk mendapat mendapat titik Q. Kerana Q memerlukan kaedah ini untuk dicari. Tapi bagi titik T tidak perlu, kerana titik T dia berada dalam satah mengufuk. Bila satah mengufuk, kita tak perlu mencari satah mencancang ataupun mengufuk, kita hanya tambah dan tolak. Tapi bila dia berada dalam keadaan kecurunan, curun macam ini ataupun dalam keadaan yang sudut macam ini, kita perlu menggunakan kaedah ataupun kaedah teorem Pythagoras lah. Itu kemahiran ini perlu digabungkan. Pengetahuan dan kemahiran ini perlu digabungkan. Minta maaf jika saya ada tersilap ataupun tertasur ketika bercakap, ketika menulis. Diharap para penonton dapat memahami apa yang saya nak sampaikan. Okey. Diharap video ini dapat membantu para pelajar ataupun para calon calon SPM menjana idea ketika menjawab